Hey guys, saya Jess Project Ripe. So hari ini saya ingin berfungsi tips dan cara adjust distributor secara manual lah tanpa timing light. Oke bos, korang kena tanggalkan dulu semua kabel plug yang ada dekat engine korang nih. So korang boleh tanda bagi nomor dari nomor 1 hingga nomor 3 lah dekat kabel plug tuh. Tapi sekiranya korang masih menggunakan kabel plug yang original, so korang tidak perlu tanda lah sebab ada nomor juga. Kemudian selepas itu korang tanggalkan connection cable nih antara coil dan distributor tuh. So selepas itu korang boleh tanggalkan hose vacuum nih. Tipsnya di sini korang boleh tanda lah hose vacuum tuh. Dan korang tanda dekat distributor nih supaya korang ingat kedudukan dan tidak tersalah pasang nanti. Selepas itu dekat bawah ini pun sama juga, korang tanggalkan saja. Selepas itu korang tanggalkan soket distributor nih. So korang boleh guna spana 12 mm untuk longgarkan bolt nih lah. So korang longgarkan bolt 12 mm tuh. Selepas itu korang boleh guna tangan dan keluarkan bolt tadi itulah. So guys, selepas itu korang boleh goyang-goyangkan distributor korang nih dan korang cabutlah dari camshaft tuh. Selepas itu korang tanggalkan soket sensor water sending unit nih. Getah atas flywheel ini pun korang tanggalkan juga. So guys, selepas itu apa yang korang perlu buat? So korang pergi dekat steering kereta orang, korang pusing steering kereta orang tuh ke kanan bagi habis. Selepas itu korang boleh guna ratchet, extension bar panjang, extension bar pendek, dan soket box 19 mm untuk pusing crankshaft puli itulah. So guys, korang just pusing aja crankshaft puli korang tuh sampai korang jumpa titik bulat kecil nih dekat timing kabel. So korang pastikan titik bulat tuh selarilah dengan timing kabel korang tuh. Ataupun titik marking yang ada dekat flywheel nih berada dekat 5 darjah lah sebelum top dead center. So guys, korang pastikan titik ini berada dekat 5 darjah lah. So selepas itu korang boleh guna spana 8 mm nih untuk longgarkan 2 biji screw yang ada dekat distributor cap itulah. So korang just longgarkan screw ataupun bolt tuh yang ada dekat distributor cap tuh. So guys, tujuan kita buka cap dia nih untuk ceklah dekat dalam distributor tuh sama ada leaking minyak ataupun tiada. Selain daripada itu juga korang boleh cek juga lah dekat rotor dia tuh, dekat kontak-kontak dia tuh masih oke ataupun tidak. Oke guys, korang pastikan dekat dalam distributor ini tidak leaking minyak. Selepas itu korang boleh cek dekat kontak-kontak kabel plug nih. So korang pastikan kontak-kontak nih oke lah, tidak kesan terbakar ataupun makan. Selepas itu korang boleh pastikan rotor distributor ini pun oke juga. So sekiranya masih oke, korang boleh guna balik lah rotor nih. Oke guys, selepas itu korang boleh pasang balik cap distributor nih. Oke guys, dekat sini kalau korang perasan dekat puli distributor nih ada satu parit. So korang selarikan parit tuh dekat tanda yang ada dekat distributor itulah, macam nih. Kemudian korang pasang balik getah nih dekat atas flywheel tuh. So korang pastikan dia masuk. Untuk mengelakkan kotoran ataupun air masuklah dekat lubang flywheel tuh. So korang pastikan dia masuk macam nih. Kemudian korang pasang balik soket sensor water sending unit nih ataupun sensor meter temperature korang tuh. Kemudian selepas itu korang boleh pasang balik lah distributor korang nih dekat satu lubang yang ada dekat camshaft tuh sebelah flywheel. Kemudian selepas itu korang pasang balik bolt 12 mm nih dekat pemegang distributor nih. So guys, selepas itu korang boleh pasang balik soket distributor nih. So
So korang pasang ya, pastikan dia masuk. Kemudian korang boleh pasang baliklah host vacuum nih dekat distributor. So korang ikut aja yang korang tanda tadi itu. Selepas itu dekat bagian bawah ini pun korang pasang balik dekat distributor, ikut nomor yang korang tanda itu. So kemudian korang boleh pasang kabel connection antara distributor dan coil nih dekat sinilah, dekat coil nih. Sebelum tuh korang pasang dulu lapik penahan kabel nih. Kemudian barulah korang pasang balik dekat coil itu lah. So korang pastikan kabel nih masuk lah dekat coil tuh. Takut nanti kalau dia tidak masuk, engine korang tuh tidak dapat dihidupkan pula. So selepas itu korang boleh pasang balik kabel plug korang nih dekat spark plug tuh. So korang ikut aja lah nomor yang ada dekat kabel plug tuh. So kalau yang masih menggunakan original kabel plug, dia memang sudah ada tulis nomor lah dekat kabel plug tuh. So korang ikut aja nomor yang ada dekat kabel plug tuh. Oke guys, lepas itu korang boleh start kereta korang nih dan korang tolak distributor korang nih. Korang adjust agak-agak dia dalam 7 darjah begitu untuk bagi timing korang tuh advance lah. Selepas itu korang boleh ketatkan balik bolt 12 mm nih yang ada dekat pemegang distributor nih. So kalau korang ketatkan bolt nih, korang ketatkan agak-agak aja, takut nanti kalau terlalu ketat thread dalam head tuh boleh loose lah. So kemudian selepas itu korang tunggu engine korang nih betul-betul panas sampai fan motor tuh pusing. Kemudian korang boleh adjust lah dekat timing minyak korang ataupun idle screw tuh. So korang adjust idle screw tuh ataupun timing minyak tuh bagi meter RPM korang nih lebih kurang dalam 1100 ataupun 1200 lah. So dekat kereta nih saya adjust dia bagi lebih kurang 1100. So itu jalan video untuk kali ini. So sekiranya video ini bermanfaat, korang jangan lupa support saya di EJS Project Repair. Like, comment, dan subscribe.